claw machine, masuk duit RM1, nanti ada tangan besi yang boleh bergerak tu untuk cekup anak-anak patung teddy bear ke apa yang ada dalam mesin tu. Dia cekup apa juga yang ada, kemudian dia akan bawa, lepaskan dalam lubang, jatuh, ambil benda tu. Kalau Mat dapat SPM 5A, ayah akan bagi RM500. Ayah Mat, dia kata kepada Mat macam tu. Adakah itu satu maisir, perjudian? Itu bukan satu perjudian. Perjudian sekiranya ayah dia cakap macam ni, Mat, sekiranya Mat dapat SPM 5A, ayah akan bagi kepada Mat RM500. Tapi kalau Mat tak dapat 5A, dapat 4 ke 3 ke 2 ke 1 ke, tak ada A ke, bawah daripada 5A, Mat kena bagi pada ayah RM500. Itu zero sum game. Maksudnya kalau 5A ke atas, Mat untung, ayah rugi. Tapi kalau Mat dapat keputusan bawah 5A, Mat rugi, ayah untung. So dia 1-0, zero sum game. 0-1, 1-0. Sama ada Mat untung, ayah rugi, ataupun Mat rugi, ayah untung. Itu pertaruhan, itu perjudian. Dan dalam siri-siri kuliah saya di Masjid Surau, beberapa bulan lepas, antara topik yang saya bincangkan pada hari ini adalah mesin claw machine. Kalau di Muar ni, kedai-kedai Dobi, dalam kedai Dobi disediakan mesin claw machine, masuk duit RM1, nanti ada tangan besi yang boleh bergerak tu untuk cekup anak-anak patung teddy bear ke apa yang ada dalam mesin tu. Dia cekup apa juga yang ada, kemudian dia akan bawa, lepaskan dalam lubang, jatuh, ambil benda tu. Jadi itu bertaruh. Masuk RM1, dapat cekup, untung pada orang yang membayar RM1 tadi. Tapi kalau dia masuk RM1, kemudian dia nak cekup anak patung tu, terlepas, tak dapat, syarikat ataupun mesin tu yang untung. Syarikat yang menyediakan mesin tu yang untung. Maka claw machine tu hukumnya adalah maisir, zero sum game. Kau masuk RM1, sama ada aku dapat RM1 tu atau engkau dapat RM1. Maksudnya ganjaran daripada RM1 tu, aku ke engkau yang dapat. Itu. Dan Majlis Fatwa pun telah jelas mengatakan bahawa hukum main claw machine tu adalah haram, adalah perjudian. Jadi untuk itu, kalau di pihak kami jumpa dengan pihak berwajib, kita maklumkan supaya perkara itu dipandang serius, untuk meletakkan signboard dan sebagainya. Macam mana kedai judi ada signboard tulis judi adalah haram kepada orang Islam, maka kita harap dan kita dah minta pun kepada pihak berkuasa untuk meletakkan signboard yang sama seperti itu di kedai-kedai claw machine itu, untuk nyatakan bahawa ini adalah mesin perjudian dan judi adalah haram semua Islam. Sebab kadang-kadang orang Islam tak tahu, dia masuk, dia bawa anak-anak masuk RM1, dia cukup guna besi claw tu, ataupun cingkaman besi tu untuk dapatkan anak patung, sedangkan dia adalah haram. Jadi tu 3, riba, gharar, maisir, tak boleh ada. Apa juga kontrak al-bai', jual beli, kontrak ijarah, tak boleh ada gharar, tak boleh ada maisir. Kontrak ar-rahnu, kontrak ad-dain, hutang dan sebagainya. Sebab apa ibu ayah dirahmati Allah? Kerana Islam itu indah. Itu poin dia. Islam itu indah. Maka kerana Islam itu indah, tidak ada hukuman Islam itu yang memburukkan orang tadi. Baru-baru ni viral isu seorang ustaz bagi sumbangan. Sebab ramai orang pun tengah PKP ni, banyak masa nak komen benda-benda tu. Jadi persoalannya, boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh bagi sumbangan itu? Bagi sumbangan tu boleh.
Ada sahabat tanya saya kata sumbangan ni memang satu perkara yang digalakkan dalam Islam, menyumbang. Adakah kena bertutup itu yang terbaik? Kan? Bagaimana dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ada golongan yang mana mereka mendapat naungan arasy Allah ialah mereka yang bila bagi sumbangan itu tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Itu paling baik. Dia sendiri bagi dalam keadaan tangan kiri dia pun tak tahu. Maksudnya kalau tangan kiri dia pun tak tahu, orang lain lagi lah tak tahu. Isteri dia apa, semua tak tahu. Dia bagi. Itu paling baik. Dengan syarat yang ikhlas lah. Jangan lepas tu dia rasa sombong, riak dan sebagainya. Tapi sekiranya nak bagi secara zahir, tak ada masalah. Niat itu berpulang pada Allah, bukan bidang kuasa kita. Ikhlas tak ikhlas dia, itu bidang kuasa Allah, bukan kita. Kita tak boleh menilai niat seseorang. Maka apabila dia memberi, kemudian dia ambil gambar dan sebagainya, mungkin dengan tujuan itu adalah duit pemberian orang ramai. Hari ni kan ramai kan, orang bagi duit, kita kumpul duit orang, kita bagi sumbangan. Bukan duit kita, mungkinlah duit kita ada sikit, campur duit orang ramai. Jadi gambar dan video tu untuk menjadi bukti bahawa segala amanah itu telah dilaksanakan. Tak ada masalah. Kalau berkaitan dengan isu aurat dan sebagainya, itu adalah kelemahan-kelemahan yang boleh diperbaiki di kemudian hari. Contohnya waktu bagi sumbangan itu, kita ambil gambar dengan suaminya, isterinya kat tepi tu tak sempat pakai tudung, kita pun dah snap gambar. Janganlah post gambar tu, delete. Makcik pakai tudung dulu, makcik tu pun dah pakai tudung cantik semua, baru ambil gambar. Ataupun terselak kain suaminya, ataupun terselak apa yang aurat, maka itu kita elak. Tapi ambil gambar untuk bagi sedekah itu tak ada masalah. Itu dari satu sudut. Sudut yang kedua ialah kepada orang yang ingin menegur. Ni kita masuk pada tasawuf sikit. Kalau dia nampak ada satu kesilapan, kelemahan pada seseorang itu, kita boleh tegur, tak ada masalah. Tapi bukan tegur secara khalayak. Kan? Orang sekarang panggil PM tepi. Kita PM tepi. Syekh, anda nampak entah bagi sumbangan tu, gambar yang tak post ada nampak aurat lah. Oh ya ke? Allah minta maaf. Okey, anda delete sekarang. Cantik, tak ada masalah. Tapi bila semuanya nak dilambakkan di hadapan orang ramai, istilah orang sekarang netizen, dilambakkan di hadapan netizen, itu bukan satu uslub tegur menegur yang baik. Orang tu buat betul, mungkin ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, kita PM dia, bagi tahu supaya dia tak buat lagi. Malah kita sokong dia, tahniah Syekh, entah boleh buat, anak tak boleh buat. Baik, muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah. Maka berbalik kepada fiqh muamalat ni, lari sikit tadi pada isu semasa kan. Dalam isu fiqh muamalat ini, hari ini kalau kita lihat apa yang berlaku di sekeliling kita, kita berada pada satu masa di mana sistem kewangan itu, sistem financial system itu, bahasa mudahnya dipanggil sebagai kapitalis. Kapitalis ni maksudnya, kalau dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi ni ada 3, ada 4. Yang pertama sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi bercampur, sistem ekonomi Islam. Maka sistem ekonomi kapitalis ni ialah siapa yang lebih banyak usaha, dia ada modal besar. Kapitalis ni berkaitan capital, modal. Dia ada modal besar, dia boleh buka syarikat besar, kilang besar, perniagaan besar, untung dia pun besar-besar. Yang mana modalnya ada kecil, hanya dapat berniaga kecil-kecil, untungnya pun kecil-kecil. Kalau sistem ekonomi sosialis ni, dia sama rata. Si A dapat gaji RM10,000, si B dapat gaji RM2,000. Dia tak boleh makan duit tu, dia kena bagi pada kerajaan. Itu sistem ekonomi sosialis. Kalau hari ni komunis lah.
semua pendapatan bagi pada kerajaan, kemudian kerajaan akan bagi sama rata. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi bercampur ni dia ada penglibatan kerajaan. Jadi kalau kita baca buku-buku ekonomi pelajar-pelajar sekolah menengah ni, Malaysia duduk dalam kategori itulah. Maksudnya dibenarkan untuk orang berniaga, cari modal berniaga, nak buat bisnes apa, selagi tidak melanggar undang-undang berniaga lah. Tapi ada intervention, ada campur tangan kerajaan. Contohnya dari sudut kawalan harga, contohnya dari sudut bidang kuasa import export, duty import, duty export dan sebagainya. Ada campur tangan. Tapi kalau sistem ekonomi kapitalis itu, dia tak ada campur tangan. Terpulanglah kepada pasaran untuk berniaga macam ni. Kapitalis, sosialis dan bercampur. Dan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam ni, buayah yang dirahmati Allah, adalah sistem ekonomi yang datang daripada Al-Quran dan Hadis. Saya pernah tanya satu soalan dalam kuliah saya. Saya tanya, adakah di zaman Nabi SAW bank sudah wujud? Zaman Nabi dah ada bank belum? Bank CMB, RHB tak ada lah. Bank ada tak zaman Nabi SAW? Prinsipnya ada. Siapa yang bawa? Orang-orang Yahudi di Madinah. Konsepnya apa? Ialah lending. Bank ni, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin hadirat sekalian, dia adalah satu entiti yang menjadi orang tengah. Contoh, katalah ini bank, ini pen, tapi katalah ini bank. Dia ambil duit daripada orang kaya, simpan dengan dia, dengan dijanjikan pulangan. Maksudnya OPR dia lah. Simpan duit dengan saya, cukup setahun saya bagi 3% contohnya. Bank A. Jadi dalam sistem ekonomi ni, dalam masyarakat ni, dia mesti ada orang kaya, mesti ada orang miskin, mesti ada orang surplus group, duit berlebih, mesti ada orang deficit group, duit tak cukup. Dalam mana-mana sistem ekonomi, ada orang miskin, ada orang kaya. Dalam Islam, kalau kita lihat dari perspektif Islam, si kaya itu ujian kepada si miskin. Untuk apa? Untuk si miskin redha. Aku redha, aku dah usaha, ni dah paling baik dah usaha, belum rezeki aku lagi. Dia kaya tak apalah, aku redha. Miskin redha. Si kaya dalam sistem ekonomi Islam sepatutnya si kaya pemurah. Si miskin redha, si kaya pemurah. Itu sistem ekonomi Islam. Si kaya ni, surplus group ni, katalah pendapatan dia 100,000 sebulan, dia belanja mungkin 20,000 sebulan, bayar bil api, bil air, kereta, rumah, banglo dan sebagainya, baki 80,000. Ini tak usik setiap bulan. Dia hanya belanja 20, 80 bersih dia simpan. Mereka ni dipanggil apa? Surplus group. Mereka yang ada duit lebih setiap bulan. Maka bank datang, bank bagi tahu, simpan duit dengan saya 80,000 tu, nanti cukup setahun saya bagi pulangan 3%. Maka si kaya simpan duit pada bank. Jadi bank ini bertanggungjawab untuk bagi pulangan kepada si kaya tadi, untuk surplus group tadi. Maka apa bank kena buat? Bank kena cari pendapatan. Maka bank lending out, ambil duit dari si kaya, simpan duit si kaya dalam bank, kemudian pergi jumpa si miskin, bagi pinjam pada si miskin. Dia jumpa si miskin, dia kata, kau nak tak pinjam 80,000 daripada aku? Bukan duit bank pun, duit si kaya tadi. Walaupun dari sudut praktikalnya, adalah dia punya ratio dia, berapa simpanan bank, berapa yang dia boleh liquidate, berapa yang tak boleh. Itu semua ada. Itu dari sudut teknikalnya. Prinsipnya begitulah. Si kaya, duit lebih, simpan dekat bank. Itu prinsip asas bank. Bank janji nak bagi 3% pada si kaya. Bank ini juga, kerana dia dah janji dengan si kaya nak bagi 3%, dia pergi jumpa si miskin. Dia kata, miskin, kau nak tak pinjam duit daripada bank aku? Bolehlah, aku nak buat berniaga, kata si miskin ini. Okey, kau pinjam 80,000,
tapi cukup setahun kau kena bayar balik 80,000 tambah dengan 6% interest. Ini kita cerita bank konvensional. Maka apabila sampai setahun, si miskin itu datang kepada bank, dia bayar balik 80,000 campur dengan 6% interest tadi. Jadi selesailah hutang si miskin tadi. Dah tak ada hutang lah. Bank pun dah dapat balik 80,000, bank pun dah dapat 6% interest. 6% interest daripada 80,000 lebih kurang dalam RM4,800. Kalau 10% 8,000, kalau 6% 4,800. Jadi 80,000 tambah RM4,800. Pagi si miskin bayar, petang si kaya datang. Dia kata, bank, dah setahun dah aku simpan duit dengan kau, mana duit aku? Si bank ini pun ambil duit 80,000 tu, pulang balik pada si kaya bersama dengan 3% yang dia janji tu. Berapa? RM2,400. Maka dia dapat 4,800 daripada si miskin, dibayar 2,400 kepada si kaya. Ada baki 2,400 lebihan margin perbezaan antara interest si miskin 6% dengan interest si kaya ataupun deposit rate si kaya tadi 3%. Beza 3% tu untung bank. Jadi kita tamsilkanlah benda tu kepada nilai besar, juta, bilion dan sebagainya. Katalah orang kaya semua letak duit dekat bank 80 juta. Bank guna duit tu bagi pinjam kepada miskin. Miskin bayar balik bersama dengan interest, katalah 2.4 juta, 4.8 juta. Bagi balik interest kepada si kaya tadi 2.4 juta. Maka baki 2.4 juta, 4.8 tolak 2.4 tadi, 2.4 juta tu untung bank. Itu fungsi bank, itu prinsip bank. Dia orang tengah. Tapi teknikalnya kita boleh bincang panjang lah. Dari sudut bank ni juga buat pelaburan dalam capital market seperti saham, bond, property dan sebagainya. Itu investment division. Tapi sekarang ni bank itu sifatnya begitu. Zaman Nabi SAW, bila orang miskin ketika itu, orang kaya ketika itu, Nabi dah bagi tahu, Nabi kata Islam ini menggalakkan sedekah. Maka Nabi bangunkan Baitul Mal. Sahabat-sahabat yang kaya, pendapatan dia yang lebih, katalah pendapatan dia sebulan 10,000, dia belanja 2,000, 8,000 sebulan yang si kaya ni tak pakai ni, sahabat Nabi yang kaya ni tak pakai ni, dia akan letak di Baitul Mal. Ada pulangan tak? Tak ada pulangan. Si kaya tu tak dapat pulangan pun daripada Baitul Mal. Tidak seperti bank. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang miskin sekarang ni ada dua pilihan. Sekiranya dia nak duit, dia boleh pergi ke bank Yahudi di Madinah itu, kemudian dia buat pinjaman, kena bayar interest. Atau sahabat yang miskin ni boleh pergi ke Baitul Mal, ambil, mohon dapatkan duit bantuan daripada Baitul Mal, hasil sumbangan sahabat-sahabat yang kaya tadi ke dalam Baitul Mal. Kalau kita lah jadi orang miskin itu, sahabat yang miskin tu, kita nak pergi ambil duit Baitul Mal ke kita nak mohon loan daripada bank? Sudah tentu kita akan pergi Baitul Mal. Dan benda ni bukan menafikan bahawa sahabat tu malas ke apa, tak. Memang dalam mana-mana masyarakat Allah sudah takdirkan orang ini kaya, orang ini miskin. Maka macam mana si kaya nak menjaga kebajikan si miskin, dan si miskin macam mana dia nak merasa redha dan juga dia menghormati akan si kaya. Itu teras kepada ekonomi Islam. Maka balik pada tadi, sudah tentulah sahabat-sahabat ni daripada dia pergi pinjam, kena bayar balik dengan interest kepada bank, ambil duit, ambil sumbangan, ambil apa yang perlu daripada Baitul Mal, tak bayar balik. Maka apabila si kaya yang mempunyai sifat pemurah letak duit di Baitul Mal, si miskin ambil duit bantuan daripada Baitul Mal, apa jadi pada bank? Bank no customer, tak ada orang deposit duit dan tak ada orang borrow, pinjam duit, tak ada. Bank mati. Zaman Nabi
Bila Nabi datang bawa sistem kewangan, sistem ekonomi Islam, bank. Namun tuan-tuan, perempuan, ibu ayah dirahmati Allah, apa yang saya kongsikan ini, teorinya ya, ya begitu. Realitinya boleh tak dibuat hari ini? Sangat-sangat sukar, kerana dia sudah berakar umbi. Sistem kewangan, sistem cara hidup manusia hari ini, bank ni salah satu daripada elemen penting. Kerja nak beli kereta, pinjam bank buat loan kereta, kemudian bayar bulan-bulan daripada duit gaji. Buat buat pembiayaan beli rumah, kemudian tolak bulan-bulan daripada gaji, 1,000 ke 2,000 ke, tengoklah rumah mahal macam mana, lagi mahal lagi banyak tolak bulan-bulan. Ada yang sampai tolak 5,000 sebulan, tu rumah banglo lah. Ada yang tolak 8,000 sebulan, rumah siap seminggu. Mana dapat duit? Buat pinjaman ataupun pembiayaan daripada bank. Itu konsep, itulah lifestyle masyarakat hari ini. Adakah apa yang berlaku pada hari ini itu yang terbaik? Pada saya tidak. Macam mana nak ubah? Kita mohon pada Allah untuk membantu. Sebab sistem itu begitu. Sistem belajar, habis belajar masuk universiti, habis universiti keluar, habis keluar nanti buat loan rumah, buat loan kereta, buat keluarga. Semua orang follow the same route of the system, of the world system. Sistem ekonomi Islam bukan begitu. Tapi macam mana nak didik untuk si kaya, duit lebih itu sumbang pada si miskin. Kerana ramai si kaya memilih untuk mendepositkan duit, nanti ada pulangan daripada. Bukan salah, tapi Baitul Mal kering, bank penuh duit. Zaman Nabi terbalik, Baitul Mal penuh, bank tak ada orang tak duit, dan tak ada orang buat pinjaman daripada bank. Itu kita, tadi saya bincang sikit tentang apakah elemen-elemen yang tak boleh ada dalam fiqhul muamalat, riba, gharar maisir. Kemudian saya sentuh sikit tentang sistem ekonomi dunia, sistem ekonomi Islam. Bincang pasal geopolitik nanti panjang pula nanti. Ini tengah panas isu China dan Amerika ni kan. China dan Amerika berebutkan Laut Cina Selatan. Saya teringat tentang sirah Nabi SAW. Islam itu sentiasa di tengah-tengah, dan dia berada di bawah. Zaman Nabi SAW, Rom dan Parsi itu dua kuasa besar dunia. Rom dan Parsi, dua kuasa besar dunia. Tahun 602 hingga 628 Masihi, lebih kurang dalam 26 tahun, peperangan meletus di antara Rom dan Parsi, dua kuasa besar dunia. Islam di mana ketika itu? Di Mekah dan Madinah. Dipandang hina, dipandang alah ni lekeh lah, ni bukan negara-negara hebat. Tanah Arab ketika itu bukanlah satu kerajaan yang dipandang tinggi, low class government. Yang high class government Rom, Parsi, Islam di bawah. Tapi apabila dua kerajaan ini bertembung, Islam di tengah-tengah yang di bawah ni, dia mula naik. Dia memayungi seluruh dunia. Dan sejarah itu berulang kembali. Islam daripada atas dia sudah turun. Hari ini Islam di mana? Islam di bawah. Siapakah yang mengapit dunia Islam yang di bawah itu pada hari ini? Dua kuasa besar dunia hari ini. Kalau dulu ada Rom dan Parsi, hari ini ada Amerika dan China, dua kuasa besar. Mereka akan bergaduh. Seperti mana sejarah Rom dan Parsi, begitulah sejarah China dan Amerika. Mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan
sakit menyakiti antara satu sama lain. Islam di mana pada hari ini? Islam di bawah. Seperti zaman Nabi, Islam di bawah. Tapi apa akan berlaku zaman Nabi? Islam naik dan memayungi dunia. Islam hari ini yang bersama dengan kita, ibu ayah dirahmati Allah, dia akan, kalau bukan zaman kita, zaman anak cucu, Islam akan naik, menumbangkan dua kuasa besar dunia seperti mana sejarah pernah berlaku dahulu. Dan Islam akan memayungi dunia dengan keamanan, dengan sejahtera. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu dapat diambil sebagai tauladan. Apa yang lemah, tersalah kata, tersilap bahasa, apa yang kurang daripada perkongsian ilmu kali ini, saya mohon ampun, saya mohon maaf. Saya mohon ampun dari Allah, saya mohon maaf daripada ibu ayah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Al-haqqu min rabbik fala takunanna